Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Normi Sabila binti Zaini. Saya daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Janariko. Hari ini saya akan menceritakan tentang kisah Nabi Muhammad SAW dan isterinya yang bernama Hafsah. Kisah ini disebut sebagai kisah diam di antara baginda dan isterinya Hafsah. Kisah ini bermula apabila Hafsah telah membocorkan salah satu daripada rahsia Nabi, iaitu Nabi tidak lagi akan meminum madu untuk Aisyah, isteri Nabi yang lain. Kemudian Hafsah telah menceritakan kepada Aisyah bahawa Nabi akan meminum madu lagi dan tidak akan mengharamkannya. Nabi berbuat demikian kerana Allah murka dengan tindakan baginda yang mengharamkan sesuatu makanan, iaitu madu, hanya demi kepentingan isterinya Aisyah itu. Maka baginda telah memberitahu kepada isterinya yang lain selain Aisyah bahawa beliau akan meminum madu lagi dan madu tidak haram. Aisyah tidak mengetahui tentang perkara ini. Maka Hafsah pun telah membocorkan rahsia baginda dan memberitahu kepada Aisyah bahawasanya Nabi akan meminum madu lagi. Disebabkan hal ini, Aisyah berasa sedih dan kecewa dengan sikap Nabi yang telah memungkiri janjinya. Maka apabila Nabi Muhammad SAW pergi ke rumah Aisyah, Aisyah seolah-olah tidak mahu melayani baginda dan tidak mahu bercakap dengan baginda. Maka Nabi Muhammad berasa sedih dan keluar daripada rumah, kemudian duduk di satu tempat dan memikirkan tentang apa yang terjadi kepada isterinya Aisyah ini. Maka disebabkan Allah berasa kasihan dengan kekasihnya ini kerana menghadapi satu dugaan isterinya yang tidak mahu berkata-kata, yang tidak mahu melayaninya, Allah pun menyuruh malaikat Jibril turun ke bumi dan memberitahu kepada Nabi Muhammad apa sebenarnya perkara yang berlaku kepada Aisyah yang menyebabkan dia merajuk. Maka Jibril pun berkata kepada Nabi Muhammad, "Wahai Muhammad, sebenarnya apa yang berlaku kepada Aisyah ini, mengapa dia merajuk adalah kerana dia mendapat mengetahui rahsia engkau, iaitu engkau tidak akan meminum madu lagi untuknya." Kemudian Nabi Muhammad terkejut dan berkata, "Siapakah yang telah memberitahu kepada Aisyah bahawa aku akan meminum madu lagi?" Dan malaikat Jibril pun berkata, "Hafsah telah memberitahu kepada Aisyah." Maka Nabi Muhammad SAW pun berasa kecewa dengan sikap Hafsah yang tidak amanah dalam menutup rahsia beliau terhadap isterinya yang lain. Maka Nabi Muhammad pun telah menceraikan Hafsah dan menghantar Hafsah pulang ke rumahnya. Hafsah merupakan anak perempuan kepada Umar Al-Khattab, sahabat Nabi, dan Nabi Muhammad telah menceraikannya dan Hafsah hanya menangis dan tidak berkata apa-apa. Tiada kata-kata yang seperti, "Mengapa engkau menceraikan aku, wahai Muhammad? Tidakkah kau kesian kepada aku? Aku merupakan isterimu." Tiada kata-kata seperti itu. Hafsah reda, Hafsah menangis dan Nabi Muhammad menghantarnya pulang ke rumah bapanya Umar Al-Khattab. Setiba di rumah Umar Al-Khattab, Nabi Muhammad berkata kepada Umar bahawasanya dia telah menceraikan Hafsah dan Umar terkejut dengan perkara tersebut. Umar berkata, "Mengapa? Apa yang telah dilakukan oleh anakku? Apa yang anakku lakukan sehingga menyebabkan engkau murka dan menceraikannya?" Nabi Muhammad SAW hanya diam dan pergi.
Hafsah masuk ke dalam rumah dan menangis serta berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah menguruskan urusannya yang tiba-tiba diceraikan oleh Nabi Muhammad. Sebagai wanita, jika kita diceraikan secara tiba-tiba, kita pasti akan merasa terkejut dan akan bertanya mengapa ini terjadi. Tapi Hafsah tidak. Hafsah hanya diam, menangis dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan meminta ampun bahawasanya dialah yang bersalah di dalam perkara ini. Maka Nabi pun balik ke rumah. Apabila Nabi tiba di rumah, Allah telah menurunkan satu ayat daripada surah At-Talaq. At-Talaq bermaksud putus atau cerai. Surah At-Talaq ini istimewa kerana sememangnya menceritakan kisah Hafsah ini. Dan Allah berkata kepada Nabi Muhammad SAW, rujuklah Hafsah kerana Hafsah itu merupakan isterimu di dunia dan di syurga. Hafsah adalah seorang isteri yang solehah. Cuma sikap alami beliau sebagai seorang perempuan akan berasa ingin memberitahu tentang suatu perkara kemungkinan tanpa difikirkan dahulu, hanya mengikut perasaan dan akhirnya menyebabkan dirinya terjerumus dalam satu masalah yang sangat-sangat berat, iaitu diceraikan oleh Nabi Muhammad. Maka di situlah Nabi Muhammad telah menyedarinya bahawa Hafsah merupakan isterinya yang solehah, yang baik, dan beliau telah pergi ke rumah Umar Al-Khattab semula dan beritahu kepada Hafsah bahawasanya Allah tidak mahu aku menceraikan kamu kerana kamu adalah isteri aku di dunia dan di akhirat. Allah telah memuliakan Hafsah kerana Hafsah itu diam, tidak berkata apa-apa, tidak berkata yang sebaliknya tentang Nabi ataupun berkata bahawa Nabi adalah orang yang jahat yang telah menceraikannya. Mengapa Nabi menceraikannya? Kenapa hanya sekadar alasan yang kecil, iaitu membongkarkan rahsia baginda tidak mahu minum madu kepada Aisyah, tapi malah diceraikan. Maka disebabkan Hafsah itu seorang yang diam, yang tidak berkata apa-apa, hanya diam, tidak berkata apa-apa, diceraikan dan tiada apa-apa keluar daripada mulut Hafsah, iaitu hanya reda dengan ketentuannya diceraikan. Maka Allah telah menyuruh Nabi Muhammad merujuknya kembali dan menjadikan Hafsah sebagai isterinya semula. Maka dalam kisah ini kita mendapati bahawa sebenarnya berdiam diri itu lebih baik daripada mengatakan suatu perkara yang kemungkinan akan menyebabkan kita berada di dalam masalah yang lebih besar. Maka di sini Hafsah telah diam dan reda dengan ketentuan Tuhan bahawa dia diceraikan Nabi. Nabi menceraikannya kerana alasan yang sangat bagi kita hanya sekadar minum madu dan diberitahu, itu adalah perkara yang sangat simple, tapi Hafsah diceraikan. Tapi disebabkan betapa mulianya Hafsah tidak berkata apa-apa, maka dia dimuliakan oleh Allah dan mendapat kembali menjadikan Nabi Muhammad sebagai suaminya. Maka di sini kita haruslah mencontohi sikap Hafsah yang sentiasa berdiam diri itu. So, di sini saja. Terima kasih kerana sudah menonton sehingga akhir kisah tentang Hafsah dan Nabi Muhammad SAW, iaitu kisah diam ini.